pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 13 Januari 2022. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 14 hari lagi dari 1 hingga 14 Februari 2022. Kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada. Bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. $68 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 16,413 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut 55 adalah kes tempatan manakala 13 kes import. Sementara itu 2,944 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam manakala kadar kes positif 2.3%. Sementara itu, 414 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 20 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,897, manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 8.9%. Sehingga 29 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.8%, untuk 2 dos vaksin 94%, sementara 39.9% bagi penerima 3 dos vaksin. Dalam pada itu, 2 denda kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 12.30 malam hingga 4 pagi. Majlis Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam secara maya melibatkan penyertaan warga Kementerian Pembangunan serta para muslimah masjid. Pengisian majlis termasuk bacaan Sayyidul Istighfar, bacaan selawat Ibrahimiyah dan tazkirah bertajuk Sihat dengan Zikir yang disampaikan oleh Pengira Nur Hayati binti Pengiran Haji Kasyaran, Penguasa Dakwah dan Tabligh Pusat Dakwah Islamiah.
Antara yang menyertainya, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukhti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Tipuan bidaan dalam perolehan awam merupakan kesalahan serius di bawah 11 Perintah Persaingan 2015. Justru penanda perlu bersaing dengan menghantar tawaran secara bebas iaitu tanpa menyelaras, berkomunikasi atau berpakat dengan para pesaing lain untuk menghadkan atau menghapuskan persaingan dalam proses bidaan atau tawaran tender. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa sesi dialog tipuan bidaan yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam yang diadakan baru-baru ini. Sesi dihadiri oleh pihak pengurusan dan pegawai-pegawai kanan dari Jabatan Jalan Raya di Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Sesi dialog yang diadakan secara tertutup itu merupakan sebahagian daripada kempen kesedaran tipuan bidaan yang telah dilancarkan oleh Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam pada bulan Disember tahun lalu. Kempen berkenaan bertujuan bagi melengkapkan penjawat dan kaki tangan awam dengan pengetahuan dan maklumat yang relevan untuk mencegah, mengenal pasti dan melaporkan perlakuan tipuan bidaan kepada Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam. Antara yang menghadirinya, Yang Berhormat Dayan Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dalam pada itu, Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam mengalu-alukan bagi sebarang permohonan bagi sesi dialog dan taklimat dengan menghantar email ke brunei.competition@jpes.gov.bn. Maklumat lanjut layari laman sesawang Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam www.ccbd.gov.bn atau hubungi 223344 sambungan 230 atau 343. 15 belia terlibat dalam aktiviti penanaman pokok buah yang antara lain bertujuan melengkapkan para belia dengan kemahiran sewajarnya bagi membina kedayatahanan dan jati diri dalam menghadapi masa depan. Aktiviti tersebut merupakan sebahagian daripada program bulanan Youth Series Anjuran Global Awareness and Impact Alliance, ringkasnya GAIA, dengan kerjasama Green Brunei. Antara yang hadir Yang Berhormat Dayang Khairul Nisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Aktiviti seumpamanya juga bertujuan bagi meningkatkan kesedaran mengenai perubahan iklim dan kepentingan bagi memastikan alam sekitar yang sihat bagi generasi akan datang. Diadakan di Kebun Tang Selangan, Kampung Tungku. Aktiviti seumpamanya juga diadakan bersama dengan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam yang mengembangkan dan menjaga kebun berkenaan. Ke arah meringankan beban keluarga yang memerlukan di negara ini, Majlis Belia Daerah Tutong dengan kerjasama Persatuan Gabungan Majlis Belia Daerah Tutong pagi tadi mengadakan majlis penyerahan sumbangan berangan asasi. Sumbangan diberikan kepada beberapa buah keluarga terpilih yang memerlukan di daerah berkenaan dalam menyokong kempen Hari Bertindak sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2021. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan merupakan inisiatif yang dikumpulkan hasil kutipan melalui Persatuan Gabungan Majlis Belia Daerah Tutong. Ia juga antara lain bertujuan bagi menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekeliling di samping menunjukkan sifat pemedulian. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Tanjung Maya Tutong. Kejayaan para graduan yang menerima ijazah dan diploma dalam pelbagai jurusan
merupakan langkah permulaan dan pemangkin untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Bagi para graduan, kejayaan yang dicapai itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Segala ilmu yang diperoleh sepanjang pengajian akan dapat dicurahkan kepada generasi yang seterusnya serta mendukung Wawasan Brunei 2035. Pelajari ilmu, kita bukan terikat dengan sekadar menghafal ataupun dengan niat untuk lulus peperiksaan sahaja. Bahkan sebagai seorang mahasiswa universiti terutamanya perlulah mengetahui tanggungjawab masing-masing. Untuk berusaha berjaya dalam master ini adalah membuat secara yang terbaik dalam apa saja yang diberikan kepada saya lah, di bidang coursework, assignment, research, terutama research lah yang paling payah. Rasa kerjaan saya adalah untuk sentiasa positif dan mesti itulah yakin dengan diri sendiri, and most importantly we must respect our parents and our teachers because without them we wouldn't be able to stand here. Pada palinologi ini adalah Melayunya adalah pembelajaran tentang debunga dan spora. Dan alhamdulillah juga kajian ini telah pun diterbitkan di salah satu jurnal terkenal. Dan juga palinologi ini adalah juga merupakan salah satu projek atau kajian yang baru dibuat di negara Brunei Darussalam. Diberi peluang untuk pergi untuk menyertai study abroad program SAP di Radboud University Nijmegen iaitu di Belanda. Ia juga satu cabaran, ada comfort zone. Jadi itu juga peluang untuk saya grow myself. Aktiviti pelancongan tempatan setentunya memberi peluang kepada rakyat untuk menerokai produk pelancongan dalam negeri. Selain membantu ekonomi negara, ia juga dapat memberi peluang kepada orang ramai untuk lebih menghargai keindahan serta keunikan yang ada di negara ini. Pondok memancing Kampung Belais dan Buda-Buda merupakan salah satu tempat pelancongan dalam negeri yang masih menjadi pilihan orang ramai meluangkan masa bercuti sambil mengadakan aktiviti riadah bersama keluarga. Setelah hampir 5 bulan ditutup disebabkan pandemik COVID-19, kini Pondok memancing Kampung Belais dan Buda-Buda dibuka semula untuk kunjungan orang ramai dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Perundingan Kampung berkenaan. Sejaknya kami buka pondok ni 3 Januari 2022, alhamdulillah penyewa-penyewa yang sudah menyewa itu mematuhilah semua kami punya SOP. Untuk tindakan biasanya agensi yang berkenaan lah yang akan membuat pemeriksaan lah dan untuk membuat tindakan lah. Permohonan Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan SBPP untuk sesi akademik 2022-2023 akan mulai dibukakan esok 31 Januari 2022 pukul 8.30 pagi. Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan permohonan bagi skim berkenaan akan ditutup pada hari Khamis 17 Februari 2022 pukul 4 petang. Pemohon yang berminat dikehendaki untuk memohon sekurang-kurangnya satu program yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi awam dalam negara melalui HECAS. Pemohon juga dikehendaki untuk menghadapkan borang permohonan dalam bentuk soft copy melalui email sbpp@moi.gov.bn serta menghadapkan dokumen yang berkaitan termasuk borang permohonan SBPP dan HECAS dalam bentuk hard copy sebelum atau tidak lewat dari tarikh tutup permohonan SBPP. Borang permohonan beserta terma dan syaran SBPP boleh didapati melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Maklumat lanjut hubungi 238 0019 atau hotline 7104-817 semasa waktu pejaban atau email sbpp@moi.gov.bn atau scholarship@moi.gov.bn.